Alright, kita start. Jadi ni soalan section B dia. Rasa soalan dia seronok kak. Tak susah sangat. Okey, jadi rajah 9.1 menunjukkan sebilah kapak berjisim 2.5 kg yang tumpul. Okey, jadi yang gambar belah sini tumpul, dihayun untuk memotong kayu, kemudian kapak itu menembusi kayu kurang dalam. Rajah 9.2 menunjukkan sebilah kapak berjisim 2.5 kg yang tajam di hujung bilahnya dihayun untuk memotong kayu, kemudian kapak itu menembusi kayu lebih dalam. Okay, jadi gambar ni yang bezanya adalah dia punya mata apa ni kapak ni lah, satu tajam satu tak tajam. Okay, apa yang dimaksudkan dengan tekanan? Daya per unit luas. Boleh. Daya per luas permukaan, kamu boleh tulis macam tu lah. Ataupun daya tu sebenarnya bertindak arah macam mana? Daya ke bawah. Ke bawah, daya tu bertindak berserenjang kan? Dia mesti berserenjang dengan permukaan lah. Jadi kalau kata kamu boleh bagi takrif daya yang berserenjang dengan luas permukaan. Jadi kalau ingat tak kalau kata daya tu diletak pada satu angle, kamu kena cari yang serenjang dengan dia kan? Kena lah. Jadi kena sentiasa kena cari yang ni. Kalau dia bagi sengit, kamu kena leraikan dia. Okey. Jadi yang ni dia bagi clue kat kamu lah. Yang ni tajuk tekanan. Sebab apa yang beza antara dua, satu ni tumpul, satu tajam. Jadi kat mana yang tekanan lebih tinggi? Tajam. Yang tajam lah. Okey, jadi luas permukaan dia lebih kecil, tekanan lebih tinggi. Okey, jadi untuk nombor 2 ni dia suruh banding kedalaman batang kayu yang ditembusi dengan luas permukaan hujung bilah kapak. Ini berapa ni? Dan berat kapak tersebut. Ada 3 benda ni kan. Banding kedalaman batang kayu ditembusi, luas permukaan hujung bilah kapak dengan berat kapak. Okey, yang first one tu apa? 9.2 lagi besar pada 9.1. Okey, jadi untuk kes yang ni kamu kena tulis lah yang ni kedalaman batang kayu. Sebab dia asing-asing kan, ada 3 benda lah, jadi kamu kena tulis kedalaman batang kayu tu. 9.2 lebih besar 9.1. Okey, yang kedua? 9.1 lagi besar. Luas permukaan ni? Ya. Betul, luas permukaan 9.1 lebih besar. 9.1 lebih besar 9.2. Berat? Sama. Berat sama. 9.1 sama dengan 9.2. Hubung kaitkan kedalaman penembusan batang kayu dengan luas permukaan. Ini. Semakin berkurang luas permukaan, semakin tambah kedalaman. Betul. Jadi yang ni berkurang, dia ni akan bertambah. Yang kedua, bandingkan kedalaman penembusan batang kayu dengan tekanan dikenakan. Semakin bertambah tekanan, semakin bertambah kedalaman. Okey, yang ni dua-dua meningkat. Semakin bertambah tekanan, semakin bertambah penembusan batang kayu. Okey, betul ya? Ini 5 markah. Alright. Rajah 9.3 menunjukkan sebiji belon di atas pacakan paku yang tidak meletup apabila satu beban diletakkan ke atasnya. Ini nak dapat 4 markah, disuruh terangkan kenapa belon tu tak pecah lah ni. Terangkan mengapa pemerhatian ini berlaku. Apa poin dia? Yang ni kita nak huraikan 4 poin lah, nak bagi 4 markah. Jadi yang ni kamu rasa kena kaitkan dengan tekanan tadi kan? Jadi kita punya poin tu kita nak bagi apa dia? Nak isi dengan apa? Maklumat apa? Kita nak start ni. Luas permukaan. Jadi P sama dengan F per A kan? Jadi sekarang ni apa yang menyebabkan balon tu tak pecah? Permukaan. Luas permukaan tu kan? Luas permukaan paku tu ada banyak kan? Jadi luas permukaan bertambah akan menyebabkan daya ni berkurang. Lepas tu tekanan kamu akan? Berkurang kan? Jadi yang ni yang kamu kena ceritakan secara detail. Jadi first kali nak start dengan apa? Kita start dengan bahagian yang beban ni. Apa yang beban ni buat? Kenakan daya serenjang. Betul. Beban ni dia mengenakan daya yang daya ke atas kamu punya
Belon ni betul. Beban mengenakan daya yang berserenjang. Pembukaan pacakan paku ni pun boleh lah sebab dia tekan belon. Belon ni duduk atas pembukaan pacakan paku ni lah. Okey, poin kedua apa? Poin kedua. Area. Okey, macam mana nak buat ayat dengan area tu? Bilangan paku yang disediakan. Bilangan pacakan paku yang banyak ni kan menghasilkan? Dengan luas permukaan yang besar. Betul. Jadi kita kaitkan dengan luas permukaan, lagi kita kaitkan dengan daya, last sekali kita kaitkan dengan tekanan dia balik. Jadi bilangan paku yang banyak menghasilkan luas permukaan yang besar. Kau pernah duduk atas paku? Yang banyak-banyak macam ni. Ada kalau dulu kalau pergi pusat sains dia ada pertunjukan kan, dia akan suruh orang datang duduk atas paku. Memang tak sakit lah. Luas permukaan yang lebih luas, menghasilkan permukaan yang lebih besar. Okey, jadi poin ketiga. Daya yang bertindak. Daya tu macam mana? Macam nak cakap daya tu, daya yang kecil tu bertindak lah. Ayat dia apa? Cikgu dah bagi dah ayat. Daya lebih kecil. Daya tu tersebar pada permukaan belon. Jadi daya tu akan tersebar lah. Maknanya tiap-tiap paku tu pegang sikit saja daya. Banding kalau ada kamu duduk atas satu paku sakit sebab semua daya tu bertindak pada kepala paku tu kan. Jadi sekarang ni daya tu tersebar pada luas permukaan yang lebih besar tu lah. Ataupun kamu tulis ayat kamu sendiri yang lain pun tak apa. Macam daya menjadi lebih kecil apabila bertindak pada luas permukaan yang besar kan. Boleh juga cakap macam tu. Last sekali. Tekanan yang terhasil. Okey, tekanan yang terhasil kecil. Jadi yang ni dia dah beritahu pemerhatian belon tu tak meletup kan. Jadi kalau dia tak tulis pemerhatian, kiranya markah tu dalam pemerhatian sekali lah. Oleh itu belon tidak pecah. Okey. Jadi yang ni dia dah sebut. Jadi kalau kamu tak mention pun tak apa. Okey, jadi dah habis dah dapat markah ni. C dia tunjukkan seorang pemuda meluncur papan luncur di atas salji. Peralatan yang digunakan kurang sesuai. Jadi kamu tengok peralatan dia untuk meluncur dengan laju. Okey, jadi bila dia dah mention kat sini laju, dalam kamu punya huraian tu kamu tak boleh bagi jawapan supaya laju. Ataupun supaya dapat meluncur lebih laju, tak boleh guna ayat ni. Kamu kena ubahlah. Kejutan bertambah ke kamu kena cakap dalam ayat yang berbeza sikit. Jadi anda dikendaki untuk mengubah suai peralatan meluncur supaya dia boleh meluncur dengan laju dan berasa selesa dengan cuaca yang sejuk. Jadi ni bahagian B. Kalau dia dah bagi kamu apa yang nak hurai, kamu hurai ke apa. Kecuali kalau dia tulis kat sini dan lain-lain ciri. Yang tu baru kamu tambah benda yang di luar ciri-ciri yang dia minta. Jadi kalau dia bagi 4 ciri macam ni, tak semestinya kamu bubuh satu jawapan je untuk ciri, kamu boleh bagi lebih. Macam kalau kata permukaan papan ski ni, kamu boleh tambah lah jenis papan ski ni boleh bubuh lebih daripada satu isi. Okay, right. Jadi first kali dia punya ciri pertama dia nak kamu hurai pasal permukaan papan ski dengan tongkat ski. Macam mana kita punya permukaan tu kalau kita nak luncur laju? Luas. Luas. Sebab apa luas? Dia tak tenggelam. Betul, jadi sebab kita duduk atas salji kan. Jadi kenapa tak tenggelam? Tenang sikit kaitkan dengan fizik. Sebab luas besar menyebabkan daya dia kecil. Daya kecil, tekanan rendah lah. Okay, jadi permukaan papan ski besar. Yang ni senang sebab dia bagi dua, satu tongkat, satu permukaan. Jadi kalau papan ski tu kita nak besar, kalau kita punya tongkat tu
nak kecil. Dia punya mata tu kecil sebab apa? Tekanan kurang. Tekanan kurang. Ini. Dia ni tak bagus kan sebab dia punya tumpul lah kita kata. Jadi kita nak macam mana? Apa guna tongkat tu? Nak break. Nak break? Tak jugalah kalau nak bagi laju pun kita pakai tongkat kan. Kita nak push kita punya badan kita dengan tongkat tu. Macam tu. Jadi apa ciri dia kalau kita nak tolak badan kita supaya kita boleh gerak lagi laju dengan tongkat, macam mana kita nak tongkat tu? Luas dia kecil. Ujung dia. Ujung dia tajam lah ataupun ujung dia tu luas muka yang dia kecil. Sebab apa? Cengkaman. Betul. Ujung kecil sebab kalau kita nak tolak badan kita dia kena cengkam tanah tu lah. Jadi cengkaman yang lebih baik. Jenis bahan papan ski. Jadi kalau kita tak tahu jenis dia, kita kena cakap je lah ciri apa yang kita nak pada bahan papan ski tu. Cikgu rasa selalu buat daripada carbon fiber lah macam tu kan? Betul. Jadi kenapa kita pilih bahan tu untuk jadi papan ski? Ringan. Kita nak dia ringan. Jadi kalau kata kita nak dia ringan, macam mana kita punya huraian dia? Temperature rendah. Apa? Temperature rendah. Tak dengar. Temperature rendah. Ketumpatan rendah. Kalau macam tu kamu kata ketumpatan rendah lah supaya ringan. Boleh? Okey. Cakap macam tu boleh. Ataupun ringan macam nak kata nak bagi laju tanpa kita sebut nak bagi laju. Saya nak kata benda tu laju tanpa kita mention meluncur dengan laju. Daya pijak. Menghasilkan daya yang kecil. Apa macam mana? Hanya memerlukan daya kecil untuk menghasilkan perubahan momentum yang besar. Boleh juga cakap macam tu perubahan momentum yang besar ataupun pecutan yang besar. Pecutan yang tinggi. Boleh menghasilkan pecutan yang tinggi. Maknanya dia punya hal laju dia berubah dengan cepat lah. Boleh cakap macam tu Jadi hanya memerlukan daya yang kecil kan. Tapi kalau huraian kamu boleh bagi lebih dari satu kan. Jadi asalkan huraian kamu tak clash maknanya satu tu tak cancelkan jawapan satu lagi. Kamu boleh lebih dari satu. Jadi kalau satu tu terbalik macam konsep dia salah lah hanya memerlukan daya yang kecil untuk perubahan momentum yang besar. Okey, jadi yang ni jenis bahan. Selain ringan, apa lagi kamu boleh bagi? Yang senang, yang simple je. Kalau kita ski, kita tak lompat-lompat kan. Jadi macam mana? Kuat. Jadi kita nak dia kuat lah. Jadi kalau dia kuat, sebab apa? Yang ni senang je, alasan dia apa? Tidak cepat rosak. Tahan lama. Ini senang. Ingatlah kalau kata benda tu kita nak guna secara lasak, dia kena kuat lah dia tahan lama. Yang ni tak payah saintifik tak apa. Okey, pakaian dia. Tadi kita kata dia punya pakaian tak sesuai kan. Jadi macam mana pakaian yang dia nak? Tebal. Okey, pakaian tebal sebab dia nak sejuk. Jadi pakaian ni kamu boleh tambah macam bukan baju je lagi, apa lagi dia boleh pakai? Tangan. Dia pakai sarung tangan yang tebal kan. Ataupun dia pakai boot. Betul. Jadi yang mana yang terdedah pada saji tu. Okey. Jadi kamu boleh kata dia pakai boot tebal, dia pakai sarung tangan tebal. Tapi semua tu kira satu point ke? Pakai tebal. Apa alasan dia? Sejuk. Sudah sejuk. Tahan sejuk. Boleh tahan sejuk. Tahan sejuk.
Okey, teknik meluncur ski. Apa teknik dia? Dia bongkorkan badan dia. Dia kena bongkokkan badan dia sikit. Macam tu ke kita tulis? Bongkokkan, merendahkan badan. Membongkok. Membongkok ke? Ada perkataan lebih sesuai? Kenapa kita nak bongkokkan badan kita sikit? Kurangkan tangan angin. Betul lah, membongkokkan badan sama meluncur untuk mengurangkan rintangan angin ataupun untuk tambah kestabilan ya, sebab dia lebih rendah kan. Ataupun nak membentuk betul lah, nak bagi aerodinamik sikit badan, mengurangkan rintangan angin. Membongkok kat badan, kurangkan rintangan. Cukup dah 5? Cukup. Cukup lah. Udara. Alright, betul. Jadi yang ni senang soalan ni. Exam boleh pilih lah soalan tekanan lah. Kena, kalau takut kita boleh bubuh 1, 2 lebih. Okey, jadi yang ni soalan transistor pula. Okey, bukan transistor, transformer. Rajah 10.1 menunjukkan sebuah transformer injak turun. Gegelung primer disambung kepada bekalan kuasa 240 volt AU. Rajah 10.2A dan 10.2B menunjukkan mentol disambung pada gegelung sekunder. Apa beza antara gambar ni? Bilangan lilitan output. Bilangan lilitan output dia kan, dia punya sekunder kan. Jadi dengan kecerahan mentol lah. Okay, jadi first kali dia tanya kamu nyatakan fungsi transformer injak turun. Apa fungsi dia? Voltan output. Untuk menghasilkan voltan output yang lebih rendah, betul lah. Itulah dia. Menghasilkan voltan output. Jadi kalau kamu cakap pasal voltan, kamu mention output ke input ke nak? Lebih kecil dibanding input dia. Okay, menggunakan rajah 10.2 A dan B, bandingkan bilangan lilitan gegelung sekunder. 10.2 lagi banyak. Insaf terus. 10.2 10.2B. Okay. 10.2 B lebih banyak daripada 10.2 A. Bandingkan kecerahan mentol. 10.2B lagi cerah. Voltan sekunder. 10.2B lagi besar. Senang sangat lah. Dengan menggunakan jawapan anda, hubung kaitkan bilangan lilitan gegelung sekunder dengan voltan sekunder. Semakin tambah lilitan gegelung sekunder. Semakin tinggi nilai voltan sekunder. Okey, senang. Deduksikan hubungan antara voltan sekunder dengan kecerahan mentol. Sama kan? Jadi semakin bertambah voltan sekunder, semakin tinggi kecerahan mentol lah. Ingatlah nak buat ayat lah, tak boleh buat error. Terangkan prinsip kerja transformer. Jadi kalau kita nak terang prinsip kerja transformer, ingatlah kamu kena linkkan dengan apa? Flux. Flux. Okey, jadi kita start. Ini pun ada 4 poin juga. Kita start cerita dia macam mana? Harus mengalir. Harus ulang alik. Jadi kamu mesti mention dia ulang alik lah. Mengalir kat mana? AU. Input. Mengalir pada gegelung primer. Okey. Apa yang jadi bila arus mengalir kat gegelung primer? Siapa yang dimagnetkan? Teras besi lembut. Okey, teras besi lembut dimagnetkan. Lepas tu apa jadi? Kat mana yang pemotongan flux berlaku? Dekat
Genggalan sekunda. Kat genggalan sekunda. Jadi bila dia mengalir arus tu yang sambung dengan bateri pula, yang AU tu sambung kat primer saja, tapi dia akan jadi magnet tu akan terpotong kat yang sekunda. Jadi pemotongan flux berlaku di gelung sekunda menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Aruhan. Okey, menghasilkan, ni boleh tulis DGE aruhan pun boleh, menghasilkan arus aruhan pun boleh nah. DGE teraruh ataupun arus aruhan. Habis dah? Habis dah? Habis dah nah. Jadi kalau nak tambah, ambil tambah yang ratio antara yang primer dengan sekunda tu yang menyebabkan voltan dia diinjak naik atau injak turun. Yang tu tambahan je nah. Okey. Yang ni senang, soalan bawah ni dah banyak kali jumpa dah. Jadi dia kata diagram 10.3 menunjukkan bagaimana tenaga elektrik dihantar daripada stesen jana kuasa. Kamu tengok gambar elok-elok dengan tengok labeling ya. Selalunya kalau kamu salah pun sebab kamu careless nah. Jadi yang sambung dengan stesen jana kuasa tu transformer R. Yang sambung dengan rumah-rumah ni transformer P. Okey, jadi dia kata kat sini anda dikendaki untuk mencadangkan ciri-ciri yang sesuai untuk kabel penghantaran jenis transformer P, jenis transformer R dan jenis rangkaian penghantaran untuk meningkatkan kecekapan. Okey, yang tu dia dah terang kat sini lah dalam bentuk ayat ni. Jadi first kali kita nak tahu ciri-ciri kabel penghantaran. Apa ciri dia? Tebal. Tebal lagi. Pro. Tebal lagi, kuprum. Dibuat daripada kuprum. Ini lengkap lah. Kabel yang tebal. Dawai yang diperbuat daripada kuprum. Sebab apa tebal? Kurangkan nilai rintangan. Jadi dua-dua ni jawapan dia sama, kurangkan rintangan kan. Okey, lagi selain tu? Ada lagi pasal kabel? Yang satu yang kamu biasa jumpa kalau kita jumpa soalan essay, apa ciri dia yang dia selalu sebut? Dia punya kadar pengembangan, betul tak? Kadar pengembangan dia tinggi ke rendah? Rendah. Rendah sebab apa? Dia tak, bila panas dia tak senang. Dia tak jadi melendur sangat ataupun dia tak senang putus lah. Sebab kalau cuaca tu ekstrim dia boleh lebih sangat mengendur dengan mengembang tu nah. Ini kadar pengembangan. Ini satu lagi lah point kalau kata kamu nak tulis. Cukup dua tu pun dah cukup dah. Jadi kalau kata kuprum, selain daripada kuprum boleh guna apa? Kadang-kadang dia tak berbual kuprum sebab kuprum mahal. Jadi kita berbual apa sebagai alternatif? Aluminium. Kita akan pakai aluminium lah untuk jimat kos sikit lah. Yang aluminium ni boleh tahan lah, dia punya rintangan tak tinggi sangat. Jadi kita tak pakai kuprum, selalunya kat Malaysia ni kita pakai aluminium pun boleh lah. Dan dah. Okey, jadi dah habis dah pasal dia punya ciri kabel penghantaran jenis transformer P ni. Transformer apa? Injak turun. Sebab apa kita nak injak turunkan balik? Untuk memulihkan apa? Apa yang jadi kecil bila kita injak naik kan? Kalau kat sini apa kita injak naik kan? Rintangan kurang. Yelah rintangan tu kurang sebab arus kecil. Jadi kat sini yang mengalir dalam kamu punya ni voltan dia tinggi tapi arus dia kecil. Jadi sebab apa kita nak arus kecil? Sebab P loss tu sama dengan I kuasa 2R kan. Jadi kalau I ni kecil, kita punya rintangan akhir ni kecil. Jadi kita injak naik kat sini supaya arus kecil, kurang kehilangan tenaga dalam bentuk haba kan. Power loss tu kecil. Jadi kat sini kita injak turunkan balik untuk
Bagi arus lah. Memulihkan kadar arus yang mengalir tu. Nilai arus. Yang itulah. Ada ke jawapan lain? Sekejap. Kalau kata skema dia tulis apa? Kalau kamu tulis mengurangkan nilai voltan pun tak apa je nah. Dia kalau tulis mengapa kita nak turunkan ni sebab kita nak kurangkan balik voltan ni sebab kat rumah kita perlu berapa je? Berapa kat rumah perlu? Tak ingat? 240 volt macam tu nah kalau kat rumah. Okey, jadi kat situ kamu dah terang dah pasal transformer P, transformer R, injak? Naik. Injak naik sebab apa tadi? Kurangkan power loss. Kurangkan kehilangan tenaga dalam bentuk haba. Kehilangan tenaga dalam bentuk haba. Okey, jadi yang ni jarang ditanya jenis rangkaian penghantaran. Tapi cikgu rasa kamu ingat sebab kamu pernah sebut dulu. Apa nama rangkaian penghantaran kat Malaysia ni? Gaya grid nasional. Rangkaian grid nasional. Kenapa kita pakai rangkaian grid nasional? Apa maksudnya bila kita kata jenis penghantaran tu rangkaian grid nasional? Maknanya satu Malaysia ni dikendalikan oleh satu saja. Boleh macam tu. Sebab apa satu Malaysia ni pakai satu saja syarikat yang mengendalikan dia? Jimat kos. Jimat kos. Sebab apa jimat kos? Sebab apa? Mungkin baca balik kot ini rangkaian grid nasional ni. Jimat kos boleh sebab dia kata kat sini mudah untuk diselenggara. Jadi semua satu orang je yang nak kena selenggara. Jadi kalau kata rosak kita tahulah kita nak kos apa kan. Jadi mudah untuk diselenggara. Jimat kos. Boleh ke tulis jimat kos saja? Cikgu tak sure jadi kamu tulis sebab apa dia jimat kos sebab mudah untuk diselenggara. Selain tu dia kata kat sini kurang gangguan. Sebab kita dah susun cantik dah semua orang pakai sistem yang sama kan. Jadi kalau kamu tengok ada negara dia jadi serabut sikit tau dia punya sistem penghantaran dia sebab yang ni syarikat lain dia akan bertemu-temu. Dia ni nak pakai cara ni, dia ni nak pakai cara tu. Mudah diselenggara. Faham ke ni? Boleh? Boleh nah. Jadi ni senang, dah cukup dah point kita. Kabel ada 3 point. Cukup dah? Pertama 2. Lepas tu jenis rangkaian 1. Untuk dah cukup lah. Bukan ada 5 ke? 1, 2, 3. Jenis transformer 4, 5. Cukup dah, lebih dah. Jadi kamu kira lah lepas kamu buat tu pastikan kalau kamu tak confident kamu tambah lagi kat bahagian yang kamu confident lah. Macam kabel tu boleh tambah banyak sikit lah. Okay, dia masuk section C pula. Okay, jadi Rajah 11.1 menunjukkan susunan radas digunakan untuk menyiasat hubungan antara suhu dan isi padu udara pada tekanan dan jisim yang tetap. Okey, nyatakan hukum gas yang terlibat. Senang je. Hukum Charles. Semua dah tahu dah beza antara hukum Charles, Boyle dengan tekanan? Tahu dah nah? Okey, faham dah. Jadi kalau tengok eksperimen ni hukum Charles, sebab asid ni boleh bergerak ni maknanya isi padu dia boleh berubah. Ada tu tersilap kan, ada yang buat jawab hukum tekanan kan. Jadi kalau kata dia hukum tekanan, dia mesti letak dalam bekas yang isi padu tak boleh berubah. Kemudian kelalang bulat tu dia sumbatkan dengan satu rubber band macam tu kan. Jadi kat sini tekanan dia akan meningkat sebab isi padu dalam kelalang bulat tu tak boleh nak bertambah. Tapi untuk kes yang ni asid sulfurik tu bebas bergerak kan, kamu sendiri buat eksperimen kan. Jadi kalau dia punya isi padu boleh berubah, maknanya tekanan dia akan jadi malah lah. Yang boleh beza lah dua tu. Okey, jadi yang ni hukum Charles dia suruh kita banding pada permulaan eksperimen suhu air adalah 30 darjah Celsius
dan panjang udara terperangkap adalah 12 cm. Selepas 10 minit suhu meningkat kepada 60 darjah Celsius. Oh, dia suruh kira kan. Suhu awal dalam unit Kelvin. Tu nak kira? Tambah. Tambah. 30 campur? 273. 273. Dapat berapa? 303. 303 Kelvin. Ingat lah nombor ni kena hafal lah. Kelvin macam tu lah. K. Suhu akhir. Tambah kan? Ya, sama. Jadi berapa suhu air dia tadi? 60 kan? 60 campur 273 dapat apa? 333. 333 Kelvin. Okay. 333. Isi padu air gas pada suhu 60 darjah Celsius. Yang ni kena kira. Macam mana nak kira? Apa formula dia? V per T kan. Yang mana yang hubungan dia berkadar langsung tu dia duduk bawah. T tu kena dalam unit apa? Kelvin. Okay, jadi kita dah tahu yang mana satu. Maklumat apa yang kita ada? V1 dengan T1. Jadi kita boleh anggap panjang ni sebagai kita punya V kan? Sebab dia punya panggil tiub kapilari tu halus. Jadi isi padu adalah sama dengan panjang. Jadi V1 gantikan dengan 12 boleh. Jadi kalau kita guna dalam sentimeter, jawapan akhir tu akan dapat dalam sentimeter juga. Yang ni tak wajib pun tukar, tapi yang bawah ni wajib tukar di Kelvin. Jadi 12 per 303 sama dengan V2 over 333. Dapat berapa V2? 13 poin Berapa? 13.18. 88. Betul? Unit tulis Okey. Ingatlah bawah ni kenapa kita kena tukar di Kelvin? Apa tak jadi kalau kita buat dalam darjah Celsius? Apa sebab Siapa tahu? Kenapa tak jadi bila kita kira ratio ni dengan darjah Celsius? Tak tahu. Sebab graf dia kamu ingat tak mana satu yang berkadar langsung dengan Kelvin ke dengan darjah Celsius? V dengan T ni. Dia berkadar langsung dengan Pak CS kamu dalam Kelvin ke dalam darjah Celsius? Dalam Kelvin Jadi kalau dalam Kelvin graf dia macam ni. Baru kamu dapat equation yang ni. Kalau dalam darjah Celsius, graf tu tergantung macam ni kan. Jadi kalau kata dia tergantung macam ni, dia punya formula takkan jadi mudah macam ni lah. Dia mesti ada nampak, ada tambah nilai pemalar tu. Sebab tu kalau kita pakai formula ni, kita kena pakai dalam Kelvin. Sebab kita bina formula ni daripada equation yang berkadar langsung ni. Jadi dia sama untuk hukum tekanan sekali. Alright. Rajah 11.2 menunjukkan apa terjadi apabila sebiji bola pingpong yang kemik dituangkan air panas. Ini senang dia ni. Dengan menggunakan teori kinetik gas. Jadi kalau disebut yang ni mesti sebut pasal tenaga kinetik zarah-zarah dalam bola pingpong tu. Terangkan perubahan pada isi padu, tekanan dan suhu bola pingpong tersebut selepas dituang air panas. Okey, apa dia kamu kena cerita? First sekali sebut apa? Apabila dituang air panas kan? Apa jadi? Suhu meningkat. Suhu meningkat. Kalau suhu meningkat apa yang jadi? Apa nak kaitkan dengan apa? Tekanan. Dengar tu sebut tekanan. Tu last sekali. Tekan Tenaga kinetik. yes. Zarah-zarah dalam kamu yang bola pingpong tu akan? Meningkat. Meningkat. Apabila dituang air panas. Ingatlah kamu tengah terus lompat tekanan. Tekanan tu last sekali kan. Tekanan tinggi baru bola tu pulih balik jadi bulat. Jadi kalau dia suruh terang pasal teori kinetik gas, maknanya kena kaitkan dengan tenaga kinetik dulu. Last sekali macam mana nak kaitkan dengan tekanan dia kamu fikir. Apabila dia tuang air panas, suhu meningkat. Oleh itu tenaga kinetik meningkat. Oleh itu tenaga kinetik zarah-zarah. Okey, jadi apa jadi bila tenaga kinetik dia meningkat? Macam mana kita nak kaitkan dengan perubahan isi padu ni?
Macam mana isi padu tu? Apa jadi kat dia bila zarah-zarah tu makin aktif? Padu dia bertambah. Isi padu dia bertambah sebab apa isi padu boleh bertambah? Pelanggaran zarah tu dengan dinding bola. Dinding bola dah, itu tekanan. Kenapa isi padu boleh bertambah? Kita tambah tak bilangan zarah dalam tu? Bilangan zarah bertambah tak? Tak. Jadi kenapa? Jadi dia makin laju kan, betul? Jadi bila dia makin laju, dia boleh tak duduk dekat-dekat dengan kawan dia macam masa dia sejuk tadi? Tak boleh. Tak boleh, dia akan gerak dan duduk pada jarak-jarak yang lebih jauh. Jadi bila dia lagi laju, dia akan mengisi ruang yang lebih besar kan. Sebab dia punya jarak-jarak antara molekul pun bertambah. Jarak antara molekul bertambah sebab dia makin laju. Molekul bertambah, oleh itu isi padu bertambah. Isi padu bertambah. Last sekali kita nak kaitkan dengan tekanan tu. Tu macam mana bola tu boleh jadi bulat balik? Zarah tu langgar dinding molekul pump. Jadi dia akan bertambah, mula-mula dia akan isi ruang yang lebih besar kan. Jadi bila dia dah isi penuh jadi bulat tu, dia tak boleh nak berkembang dah lah, betul? Jadi bila tak boleh berkembang tu tekanan dia akan meningkat lah. Jadi untuk kes yang ni, isi padu, yang ni hukum Charles kan, betul? Jadi dia kata sebab isi padu tu bertambah sebab tekanan tu tak boleh berubah kan. Faham ke cakap cikgu? Pusing tak ayat tu? Apabila tekanan dimala kan? Sebab dia suruh mention tekanan, kita mention je lah nak. Isi padu dapat bertambah nak. Dan bola mengembang. Pulih kepada bentuk asal pun boleh. Kat sini tak sebut isi padu bertambah pun tak apa lagi nah. Jadi kamu cakap terus poin yang ni. Apa jarak antara molekul bertambah. Jadi apabila tekanan tu malah, tekanan malah sebab apa? Sebab tadi dia kemik kan, maknanya dia ada ruang untuk expand. Jadi bila tekanan tu malah, isi padu dia akan bertambah, dia mesti salah satu malah. Boleh ke? Faham? Faham lah? Alright, jadi D ni pasal airbag. Rajah 11.3 menunjukkan sebuah beg udara dalam sebuah kereta. Beg udara akan mengembang apabila berlaku pelanggaran kereta. Pepejal natrium azida dalam pengembung akan membebaskan gas nitrogen ke dalam beg udara apabila bertindak balas dengan haba. Okey, jadi dalam kereta kamu ada crash sensor. Jadi bila kata kamu picit, bila kereta tu berhenti secara mengejut tu dia akan activatekan crash sensor ni. Jadi crash sensor ni akan menyebabkan ada spark yang akan menyebabkan kamu punya natrium azida ni bertindak balas. Ada chemical reaction. Jadi bila ada chemical reaction natrium pada natrium azida ni, dia akan menghasilkan gas nitrogen yang banyak yang akan menyebabkan kamu punya beg udara tu kembang. Jadi benda ni cepat berlaku. Jadi sebenarnya ada chemical reaction yang tu bukan macam tiup galon tu. Dia dalam 0.3 saat saja dia boleh isi beg tu. Okey. Jadi yang ni soalan bahagian C. Jadi kita nak kena pilih spesifikasi untuk beg udara yang paling bagus. Okey, jadi kalau kita tengok table ni, kamu tahu ke ciri-ciri apa yang kita nak? Kalau kita tak tahu, kita tick. Kita tick, tengok mana satu yang paling banyak betul, yang itulah jawapan dia. Jadi kamu tahu ke suhu tindak balas natrium azida ni supaya dia boleh tukar jadi yang dia boleh react dapat hasilkan gas nitrogen. Kamu tahu ke? Tak tahu. Tak tahu. Agak-agak tinggi ke rendah? Rendah. Kamu agak dia rendah? Okey. Jadi kita tengok yang ciri kedua pula. Kalau kamu angkat dia rendah, kamu kena matching-matchingkan sampai last kali. Mana satu lagi baik kamu rasa, nylon ke polyester?
Nylon, betul lah. Jadi nylon betul. Jadi kalau ni pun tak tahu, kita boleh fikir lagi, kita tengok lagi dua kolom ni. Mana satu yang sebab yang ni senang. Rate of expansion, kita nak tinggi ke rendah? Tinggi. Tinggi. Jadi yang ni pasti kita nak tinggi kan. Jadi lepas tu kita check combination mana. Yang ni senang juga, kedudukan beg udara tu. Kita nak kat bahagian atas badan ke bahagian bawah badan? Atas. Atas ni kita nak lindungi kepala tu kan. Jadi kamu tengok yang mana yang tulis upper body ni, antara tiga ni. Lepas tu kamu tengok yang mana satu yang pakai nylon. Lepas tu kamu tengok dia punya expansion rate ni. Jadi kalau nylon 2 orang ni je kan. Jadi sekarang ni, yang ni dia tulis low. Jadi kamu rasa tindak balas tu kita nak macam mana? Tinggi. Tinggi. Jadi jawapan dia yang ni Q. Jadi sebenarnya susah sikit soalan ni sebab yang ni kita tak boleh agak. Tapi kita kena tengok ciri-ciri yang lain sekali. Jadi kalau kata yang suhu ni kita kata kita nak tinggi sebab apa jawapan dia? Apa alasan yang kamu boleh bagi? Bila tinggi. Suhu adalah tinggi kenapa? Kenapa? Apa yang berlaku tadi kat natrium azida tadi? Dia tidak balas. Untuk memulakan tindak balas kimia dan jadi yang ni kiranya dia spesifik suhu ni lah. Sebab kita pakai natrium azida tu dia akan lerai pada suhu 275. Bukan sebab ada suhu lain, bukan sebab ada sebab lain ke tak? Jadi 275 tu suhu dia akan buat chemical reaction. Jadi itulah jawapan dia untuk memulakan tindak balas kimia natrium azida tu. Itu kata kalau yang ni kalau kita tak sure, kita tengok ciri-ciri yang lain lah untuk memulakan tindak balas. Tapi tak logik juga suhu dia rendah sangat lah. Jadi kalau rendah sangat nanti kalau hari panas pun kamu punya beg terkembang lah. Jadi mesti suhu yang agak tinggi lah untuk memulakan apa tadi? Tindak balas kimia dia. Kimia natrium azida. Kalau kamu Google memang dia keluar suhu 275 ni lah. Jadi kenapa nylon? Nylon polyester ni sebenarnya dekat-dekat je. Tapi nylon bagus sikit. Jadi apa yang lebih bagus kamu rasa pasal nylon ni? Apa ciri yang kita nak kalau airbag ni? Lembut. Ya ke? Ya, kita tak kisah dia lembut ke keras. Lembut tu sebab dia udara dalam tu lagi. Tahan haba. Tahan haba. Tahan haba boleh selain tu? Mudah koyak. Apa? Tak mudah koyak. Tidak mudah koyak. Betul lah, tahan haba lagi kuat lah. Tidak mudah cair. Ya nah, tahan haba boleh. Sebab apa tahan haba? Sebab reaction ni akan menghasilkan haba juga nah. Sebab dah suhu tinggi ni. Tahan haba. Mana tadi nylon lah. Tahan haba. Kuat lah dia. Kuat dan ringan lah. Jadi selalu kita pakai nylon. Dia kuat sikit daripada polyester. Tapi dua-dua ni kain sintetik kita panggil. Kuat dan ringan. Kuat. Okey, jadi kadar pengembangan tu kita nak tinggi. Apa alasan dia? Dia dapat memenuhi beg dengan cepat. Betul, dapat memenuhi beg udara dengan cepat. Selain tu? Betul lah nah. Inilah jawapan dia, cepat mengembang. Dia simple je. Dapat memenuhi beg udara dengan cepat. Kenapa kita nak lindungi bahagian atas badan kita? Bahagian atas tu maksudnya nak melindungi apa? Kepala. Jadi untuk mengelakkan Cederaan kepala. kecederaan pada kepala. Sebab kecederaan pada kepala yang boleh menyebabkan kamu mati nah. Untuk mengelakkan cederaan pada kepala. Koma. Last sekali kena buat apa? Saya pilih. Saya memilih apa tadi? Q. Q. Beg udara Q. Saya milih beg udara Q. Bila kamu tulis dia punya kerana tu, kamu tulis kerana suhu tindak balas dia tinggi. Bahan untuk beg udara diperbuat daripada nylon, kadar pengembangan gas dia tinggi dan kedudukan beg udara dia di bahagian atas. Jadi kamu sebut tinggi dan tak payah sebut suhu, tak apa macam tu. Okey, betul lah.
Dan last sekali soalan DGE. Darjah 12.1 menunjukkan satu liter yang digunakan untuk menentukan rintangan dalam R satu sel kering. Apakah yang dimaksudkan dengan rintangan dalam? Siapa ingat? Yang ni yang kait dengan elektrolit tu. Kena ayat tu. Tak ingat lah. Ni cikgu bagi. Rintangan yang Satu rintangan yang dihasilkan menentang gerakan cas. terhadap pengaliran cas disebabkan suatu rintangan. Betul lah. Kalau kamu dah sebut rintangan tu, kamu tak payah sebut dia menentang pengaliran cas lah. Kamu cakap rintangan terhadap pengaliran cas disebabkan oleh Elektrolit. elektrolit dalam sel kering. Satu lagi yang berkaitan dengan elektrolit, takrifan DGE tak? Dia nanti kamu tengok balik yang tu. Jadi suatu rintangan terhadap pengaliran cas disebabkan oleh elektrolit. Dalam sel kering. Okay, jadi kalau kamu tengok cara disambung ni, kamu tahu lah ni disambung untuk eksperimen DGE lah sebab dia bawa voltmeter ni kat sel kering kamu. Ni dia kata berdasarkan rajah 12.1, jadi kamu pernah buat soalan dalam exam kan, lakarkan jangkaan graf voltan melawan arus yang akan diperolehi dan terangkan bagaimana daya gerak elektrik dan rintangan dalam R sel kering dapat ditentukan. Jadi macam mana rupa graf dia, apa lawan apa? V lawan I. V lawan I. Graf dia naik bukit ke turun bukit ni? Turun bukit. Okay, kat mana yang kita akan baca DGE dia? Pintasan Y. Pintasan, kalau kat sini kita kata pintasan pada paksi V ni lah nah. Jadi pintasan V yang pintasan V, kamu baca DGE, kalau rintangan dalam nak baca kat mana? Kecurunan ya. Jadi kecurunan ni kita dapat negatif kan? Jadi rintangan dalam tu macam mana kita nak dapat? Dia ada negatif tak? Kena sengsang. Jadi kita kena, bukan kena sengsang, kita kena negatifkan dia balik sebab rintangan tu sendiri tak ada negatif kan? Negatif tu datang daripada kamu punya kecurunan graf ni. Jadi R kamu ada sama dengan negatif M. Betul? Dia ada negatif sign tu untuk cancelkan negatif sign tu. Jadi kita dapat tu bila kita tulis balik formula kita tu lah. Okay, jadi kat sini kamu tulis ayat penuh dia, kecurunan graf adalah negatif kepada rintangan dalam. Dia cakap macam tu. Maknanya kita kena negatifkan nilai kecurunan graf tu untuk dapat rintangan dalam. Apakah yang terjadi kepada magnitud rintangan dalam sekiranya sel kering digunakan dalam jangka masa yang lama? Itu yang jadi. Rintangan tambah. Tambah ke berkurang? Tambah lah. Kenapa kamu rasa? Sebab dia berkurang. Ya ke? Sebab kalau kita pegang, yang ni kamu guna torchlight je, kalau pegang lama jadi panas kan sebab elektrolit dalam tu kan. Jadi rintangan dia akan bertambah dengan masa lah. Betul lah tu. Jadi yang ni satu markah dia tak minta alasan lah. Okay, jadi kita nak sampai soalan kiraan. Jadi bahagian C mesti ada soalan kira. Okay, rajah 12.2 menunjukkan 1 liter yang mengandungi 3 perintang, 1 sel kering dan daya gerak elektrik 1.5 volt dan rintangan dalam 0.5 ohm. Berapakah rintangan berkesan dalam liter? Saya nak tambah tu. Yang ni nak kira macam mana? Tambah biasa tu. Tambah biasa tu kan? Jadi 10 kan lepas tu? So 1/5. Atas ni 1/5. Campur. Tambah 1/10. Lepas tu kena songsangkan sekali lagi kan? Jadi dapat berapa tu? 10/3. Tak nak dalam pecahan, perpuluhan.
3.33. Betul, 3.33 ohm. 2 markah. Okey, bacaan voltmeter. Saya nak kira bacaan voltmeter. V. Semua ada arus tak? Ya. Tak ada. Saya nak kira arus. Arus berkesan. Arus total. Saya nak kira. Daripada formula apa? Bisa dengan IR. Bukan. E. DGE lah. E. E sama dengan apa? I, R campur R. Yang ni soalan DGE dengan rintangan dalam sebab dia dah bagi kamu kat sini rintangan dalam dah. Jadi kena pakai formula rintangan dalam. Okey, jadi sama je I total ni kita akan kira bila kita totalkan rintangan dia semua sekali. Jadi rintangan dia semua sekali R kecil campur dengan R besar. Jadi berapa tu? Berapa rintangan kecil tadi? 0.5. Jadi kat sini berapa? 3.33 campur 0.5. DGE dia berapa tadi? 1.5. 1.5. Jadi kamu ingat lah, DGE tu bacaan bateri tu bila kita tak on lita tu, maknanya kalau bateri tu sendiri yang dia tulis specification kat bateri tu lah 1.5 tu. Jadi bila kita on, voltan tu akan jatuh sikit kan sebab rintangan dalam tu kan. Jadi yang tu V yang mengalir dalam lita, yang lepas dia jatuh sikit. Yang ni kita boleh kira I, dia berapa dapat I ni? Ni kamu total dia. Jadi I sama dengan apa? 0.4. Loh, kecil sangat. Kira lagi. 1.5 bahagi dengan yang ni dia dapat besar juga, dia tak dapat kecil sangat. Sekali lagi. 0.4 Ya ke? Dia dapat 2.55. Kenapa kamu dapat kecil sangat? Sekejap, mana kalkulator cikgu? Betul kamu kira dapat 0.4? Kan? Sekejap. Okey, tak apa. Maknanya kamu ambil 1.5 bahagi dengan jawapan ni kan? Memang ada salah kot. Betul? Betul tak kamu kira? Betul tak? 1.5 bahagi 3.3 campur 0.5 tu. Dapat berapa tadi? Dapat berapa? 0.39. Ambil lah yang tu. Sebab cikgu nampak macam jawapan dia tak betul. Ampere. Okey, jadi berapa bacaan voltmeter tu? Yang ni nak pakai apa? Bisa dengan IR. Bisa dengan IR lah. Jadi 0.39 darab dengan R kamu apa kat sini? 3.33. Yang ni kita kira rintangan luar je lah. Sebab V ingat lah, E sama dengan V campur V jatuh kan. Jadi ni V sama dengan IR. Yang ni I juga tapi darab dengan R rintangan dalam. Jadi dua orang ni bila kita tambah dia jadi 1.5 tu balik. Berapa dapat ni? 1.3. 2 tempat puluhan, 1.3 je. Tepat lah. 2987. 1.2987. 1.2987. Jadilah 1.3. Okey, 1.3 volt. Betul lah. Jadi yang ni logik lah sebab bacaan voltmeter tu waktu dia dah buka switch lah, dia dah on switch, maknanya bacaan dia akan kecil daripada 1.5 tu nah. Jadi kalau bacaan 0.2 tu bacaan yang IR kecil ni. Dia orang ni punya salah sebab dia punya V dapat jawapan 8.49 volt. Salah tak tahu macam mana dia boleh biar je jawapan macam tu. Okey.
Jadual 12 menunjukkan reka bentuk bagi 5 lampu suluh P, Q, R, S dan T. Dia kata anda ditugaskan untuk mengkaji ciri-ciri bagi 5 lampu suluh yang ditunjukkan dalam jadual 12. Terangkan kesesuaian setiap ciri lampu suluh itu dengan 3 volt yang setiap ciri lampu suluh itu dengan 3 volt. Dia cakap kamu punya mentor tu 3 volt specification ni nah. Dan tentukan lampu suluh yang boleh menghasilkan satu alur cahaya yang terang dan lebih cekap. Okey, jadi kalau kamu tengok gambar ni, satu yang dia salah sikit, dia tak beritahu kamu bateri tu punya specification. Lampu tu perlu 3 volt. Jadi selalunya kalau ikut logik kamu rasa bateri tu satu berapa? Selalunya bateri satu berapa volt? 5. Berapa volt satu bateri? 1.5. Ini yang biasa bateri jadi semua bateri ni 1.5 volt. Tapi patutnya dia cerita kat sini lah. Dia ada cerita ke bateri ni bateri sama dengan kat atas ni? Tak sure. Tapi patutnya dia beritahu kamu lah. Jadi kalau kita andaikan tiap-tiap bateri ni 1.5 volt, cuba kamu tengok antara PQRS ni mana satu torchlight yang kamu rasa paling cekap yang kita perlu guna. Macam mana dengan wire tu? Kamu nak pakai wire nikrom ke wire kuprum? Kuprum. Sebab apa tak nak nikrom? Nikrom tangan tinggi. Tangan tinggi dia jadi panas, dia tak menyala pun. Jadi kita nak kuprum. Lagi kamu nak sambungan dia macam mana? Macam mana nak hasilkan 3 volt? Kamu nak kena sambung secara selari ke bersiri? Bersiri. Bersiri. Betul? Jadi yang mana satu? Q ke S? Q. Q. Sebab apa Q bukan S? Satu point ini kan itu. Ya. Kalau kita sambung bersiri, kita tambah voltan dia akan tambah kan? Tapi kalau kamu sambung dia selari, yang ni selari kan? Kalau kamu sambung dia macam ni, berapa voltan dia? Berapa voltan yang ni? 0.5. 1.5 lah, voltan dia sama 3 orang kan? Arus dia jadi lagi besar. Jadi kalau kamu sambung banyak bateri macam ni pun dia still akan bagi voltan 1.5 juga nah. Sebab voltan tu dikekal kan kalau untuk data yang selari. Okey, jadi jawapan dia Q. Jadi kita kena bagi alasan untuk tiap-tiap ciri yang kita pilih tu. Jadi kenapa kita pakai wire kuprum? Kurang rintangan. Rintangan rendah. Lepas tu kenapa kita pakai bateri sambung secara selari? Sambung selari. Sambung bersiri. Bersiri. Sebab apa bersiri? Dia hasilkan 3 volt. Sebab jumlah voltan dia adalah 3 volt. Jadi sebab yang ni kita nak specifically 3 volt lah. Sebab apa kita nak 3 volt? Punya spesifikasi. Spesifikasi mentor LED dia. Jadi nak LED ke filament mana lagi bagus? LED. Kenapa LED lagi bagus? Apa jawapan? Jimat tenaga. Lebih cerah. Okey, jimat elektrik. Boleh lah jimat elektrik ada jawapan dia. Jimat elektrik boleh. Kalau LED betul lah nah. Jadi dia perlu sikit tenaga saja untuk bagi kecerahan yang sama kan. Dia punya kecekapan dia lebih tinggi. Tapi kita tak boleh tulis kecekapan tinggi lah sebab dia dah tulis dalam dia punya specification kan, betul? Ni kamu tak boleh tulis yang ni. Ni sebagai kamu punya huraian. Jadi kita baca betul-betul tengok dia dah tulis apa lah. Itulah jimat tenaga elektrik. Boleh. Kalau dia jimat tenaga maksudnya apa? Tahan lama lah. Dia tahan lama lagi sebab apa? Sebab dia tak pakai banyak sangat tenaga, dia boleh kamu punya bateri tu tak habis jus dia cepat. Okey. Dah kamu dah hurai lah semua. Jadi rintangan rendah, sambungan tu kena bersiri supaya voltan dia 3 volt. LED, apa lagi yang akan ada 4 kan? Satu lagi apa? Kamu tengok gambar ni. Apa lagi yang kamu kena hurai? Sambungan tu satu lagi kita tak sebut apa? Bilangan
Bateri. Bilangan sel kering tu, sebab tu kira saya tak cukup. Jadi sambungan dia bersiri. Jadi dan bilangan sel kering tu kena berapa biji? 2. 2. Yang ni pun sama jawapan dia untuk menghasilkan jumlah voltan 3 volt tu nah. Jadi kalau kamu tulis bersiri tu boleh juga bagi jawapan hasilkan DGE yang lebih tinggi lah, samalah, betul lah tu. So dua sel kering sepadan dengan voltan mentol untuk elak daripada mentol tu terbakar. Saya pilih mentol Q sebab ciri-ciri tu nah. Habis dah. Jadi kita nak bincang kata 3 sekejap, ada sikit lagi masa. Jadi kata 3 ni, atas ni kamu tahu kan, cikgu tunjukkan mudah. Dia soalan ni senang. Dah banyak kali dah buat. Pastikan kamu baca dengan betul lah, jangan silap nanti exam. Pegang baris lah baca. Okey. Jadi kamu dah tahu dah saya nak jawab ini, jadi kita skip. Graf jawab betul-betul. Habis dah ke soalan ni? Okey, jadi yang ni soalan nombor 2 tu yang kita bincang sekejap. Tengok susah ke senang? Mana soalan dia kat bawah? Ini section B dah. Graf dia kat bawah. Okey, jadi kamu tengok graf dia dulu. Jadi dia graf I melawan dengan V. Kadar langsung lah. Jadi kalau kita buat terbalik pun I lawan V pun kita dapat kadar langsung tak? Soalan dia kat atas ni. Seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan di antara arus I dan beza kepayaan V melintasi satu dawai konstanten. Murid tersebut kemudian memplotkan graf bagi arus melawan dengan beza kepayaan seperti tunjukkan darjah 1. Apakah hubungan antara I dengan V? I berkadar langsung dengan V. I berkadar langsung dengan V ya. I berkadar langsung. Tentukan pada graf tersebut nilai I apabila V sama dengan 6.0. Jadi kalau kata soalan yang ni kena tunjukkan kat graf kamu lah. V sama dengan 6.0, kamu nak cari I. Ini senang lah. V. Nampak? Nampak. Berapa nilai dia tu? Dia duduk petak tengah-tengah. Besar kan? Cuba kamu baca kat cikgu berapa nilai. 4/7. Betul tak ada tengah-tengah yang tu? Betul? Jadi dia satu petak tu hasil berapa? 1 kan? Betul? Macam Nukman tadi. 4.1, 4.2. Jadi berapa bacaan tu? 4.65. 4.65. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul? 4.65. Setuju tak? Setuju lah? Boleh lah. Jadi paling kecil kita boleh baca 0.5. Ni 4.65 ni. Saya rasa dia sengaja buat kat tengah-tengah tu. Cikgu tak rasa macam dia sampai tu. Guna bagi kamu kalau exam kalau kata 0.5 tu kita masih lagi boleh ambil dia nilai dia. Mana ada ni? Ada Rami. Saya call tadi. Ya. Dia kata apa? Dia kata start. Betul tak ada pun. Okey, 4.65 volt. Dengan Syaman lah. Tak apalah. Okey, show. Diberi V sama IR berdasarkan daripada graf 2.1, tentukan nilai R. Macam mana kamu nak tentu nilai R? Berdasarkan graf? Daripada apa? Cerunan. Cerunan dia lah. Sekejap. Ini susah nak betul ya kecerunan dia. Tapi yang ni I melawan dengan V kan? Maksudnya lepas tu kita kena buat apa? Betul. Kita kena satu per kan? Cikgu tengok jawapan dia tak. Yang ni senang, kamu boleh ambil 0.00 lah kan. Lepas tu yang tadi tu pun kamu boleh guna lah. Yang kamu cari tadi tu.
Ataupun kamu boleh cari point yang lebih comel lagi. Jadi yang ni kecerunan dia kamu kena buat 1/m. Betul lah nah. Last kali kamu tulis you punya jawapan dengan unit yang betul dapat 1.29. Nah, ini tak apalah. Cikgu rasa kamu boleh buat kan. Jadi kamu ingin tengok praksi dia betul-betul. V per I baru dapat R kan. Jadi kamu kena songsangkan untuk kes ni. Tadi Luqman betul yang ni 4.7. Tapi cikgu nampak macam dekat tengah-tengah. Tak apa. Boleh. Okey, jadi katakan kamu dah kira ni, kamu dah buat 1/m. Tulis tak dalam kerja, tulis dalam ruang ni nah. Jadi mula kamu tulis dalam kerja, kamu cari M dulu. Lepas tu kamu tulis R adalah sama dengan 1/m. Lepas tu kamu tulis jawapan kamu kat ruang ni dengan unit yang betul ya. Okey, jadi seterusnya diberi luas keratan rentas A bagi dawai konstantan ialah 2 darab 10 kuasa 8 dengan panjang L adalah 0.07 dengan menggunakan nilai R di atas tadi dan formula R sama dengan rho L per A, hitungkan kerintangan rho bagi dawai konstantan tersebut. Macam mana kita nak guna nilai kecerunan tadi? Nak ganti kat tempat mana? Ini senang lah, betul? Kita ganti terus je tak? Kamu ganti kat tempat mana? Tak R ni kan? Ya. Jadi yang ni dah itu tak pusing-pusing. Jadi kadang-kadang dia senang. Tapi kamu ingatlah kalau dia kata kita kena guna nilai ke atas, kamu tak boleh guna penggantian lah. Kamu kena tunjuk yang kamu kena pakai nilai yang sama dengan yang kamu dapat ke atas ni. 1.29 sama dengan rho darab dengan L bagi kan yang ni nah. Ini cross section dia. Yang ni L dia 0.07 over 2 darab 10 kuasa negatif 8. Cuba kira berapa kamu dapat rho tu. Nah, 9. Ambil 3 tempat puluhan. Berapa? 3686. Okey, darab. Darab 10 kuasa negatif 7. Okey, betul. 3.686. Apa unit dia ni? Saya nak tahu unit dia. Yang ni kamu kena songsang dulu baru kamu tahu unit dia. Jadi ni rho kan. Jadi yang ni tadi ohm. Jadi kalau kita pindah yang ni L per A ni, unit dia apa tadi? Yang ni ohm per L meter kan. A kamu meter. Potong lah. Ni apa tinggal unit dia tu? Per M. Ohm meter. Balik ke cikgu buat ni? Meter dia positif, meter dia kuasa 1 bukan negatif 1. Bagi kan Ustaz? Yang kita tegakkan dulu sebelum kita potong. Rho sama dengan bahagi darab M over M kuasa 2. Betul tak? Oh, cikgu terbalik. L ni meter kan? Oh, ya. Ini kan betul? Yang ni L per A no? L ni meter, area ni meter kuasa 2 kan? Betul? Jadi sebab dia duduk kat bawah dua-dua tu, jadi kat sini meter tu kat bawah lah, dia jadi 1/m lah. Nampak ke ni? Cikgu dah tulis banyak kali dia ni. Jadi kalau kata kita terbalik dulu pun tak apa, senang. Ni yang ni area kamu per dengan L sebab kita tersongsang kan, sebab bahagi darab kan. Jadi kita potong 1M.
kamu dapat unit dia ohmmeter. Faham tak? Faham ya? Faham ah? Tadi kita terbalik sebab cikgu tengok yang ni, kita juga tengok yang ni terus. Okey. Jadi kalau dia kata berdasarkan formula C2 tu, apa yang berlaku terhadap rintangan apabila dawai yang lebih tebal digunakan? Macam mana kamu nak jawab soalan tu? Kamu tengok hubungan antara rho dengan R ni, apa hubungan dia? Kerana langsung. Langsung lah. Susah. Ada langsung kan? Kamu tengok ni. R dengan rho ni satu baris kan, betul? Kamu tengok macam tu kan tadi? Ya. Jadi dia tanya kamu apa yang jadi apabila sekejap. Yang ni dia tengah cakap pasal ni. Tebalan. Dawai lebih tebal digunakan. Tapi berdasarkan formula ni, kalau L ni macam mana hubungan dia dengan R ni? Ni length kan? Kalau tebal yang A ni kan, betul? Yang tu bukan ada songsang kan? Betul? Susah ya. Bawah lah, betul lah. Jadi rintangan dia jadi apa? Berkurang. Kurang. Tak tahu kenapa dia kata kat sini rintangan bertambah. Kamu percaya dia ke kamu percaya apa yang kamu nampak? R sama dengan rho L A duduk bawah kan? Jadi tadi dia cakap pasal rintangan, jadi kita tengok hubungan rintangan dengan A ni, betul tak? Jadi kalau dia kata dawai tebal maknanya A meningkat kan? Rintangan berkurang lah. Cikgu rasa saya sini disilap kot jawapan tu, rintangan berkurang. Rintangan. Tak, yang ni ohmmeter. Yang ni betul lah, yang ni kerintangan dia dengan L ni berkadar songsang kan, lagi panjang, yang ni lagi rendah. Yang ni berkadar langsung yang ni, betul lah sebab dia cakap pasal dawai tebal, rintangan berkurang lah, betul lah. Kita ambil jawapan yang ni. Dia kata kat situ tambah, kita tak percaya. Okey, apakah tu cikgu salah tengok ni? Okey. Apakah yang terjadi kepada kecenderungan graf bila suhu dawai konstantan meningkat? Kalau suhu bertambah, apa jadi dengan rintangan ni? Kalau ikut graf kamu tadi. Ingat graf kamu? Graf kamu I melawan dengan V kan? Jadi apa yang berlaku bila suhu bertambah? Rintangan dia akan meningkat atau menurun? Meningkat. Meningkat. Jadi kalau tadi kamu dapat rintangan ni, kamu kena buat 1/m kan? Jadi apa jadi kat kecurunan dia kalau graf yang dibagi? Menurun ke meningkat? Ya, meningkat. Meningkat ke menurun? Menurun. Menurun. Kenapa menurun? Kenapa bukan meningkat? Jadi dia berkurang. Sebab graf dia terbalik. Tadi kan kita punya rintangan kita kira daripada 1/m kan? Betul? Jadi R adalah sama dengan 1/m. Ini maksudnya bila rintangan tu bertambah, kecurunan kamu akan berkurang lah sebab kiranya rintangan dengan M tu berkadar songsang. Faham tak? Faham lah? Okey. Jadi sebab dia kata kat graf ni, yang ni betul kalau suhu meningkat, rintangan meningkat. Tapi sebab graf tu dia terbalik I dengan V. Dia, kalau dia buat V melawan I, kecurunan dia akan bertambah lah. Macam biasa kan. Tapi untuk kes yang ni kecurunan dia akan berkurang lah sebab dia plot I melawan V. Yang ni kecurunan dia berkurang. Boleh ke? Adakah yang nak bangkang? Tak ada. Kamu kalau ada apa-apa kamu nak tanya, boleh tanya terus. Nyatakan langkah berjaga-jaga yang harus diambil untuk perbaiki keputusan ini. Apa kamu rasa langkah yang kamu akan ambil? Ada tak benda yang kita baca kat dalam eksperimen ni? Ada kan? Meter. Jadi kita baca voltmeter dengan ammeter kan? Jadi kita boleh pakai jawapan yang ralat-paralat semua. Macam mana ayat dia? Mestilah Kita berserenjang. betul, berserenjang. Pastikan kedudukan masa adalah berserenjang dengan Meter. skala bacaan
emitter untuk Gelak. mengelakkan ralat paralaks. Jadi Lain Hakim dah slow dah. Okay, jadi betul lah. Jadi kamu tulis elok-elok lah. Pastikan kedudukan mata adalah berserenjang dengan skala bacaan emitter ataupun voltmeter untuk mengelakkan ralat paralaks. Jadi yang ni eksperimen yang melibatkan elektrik. Jadi satu lagi kamu boleh kata kamu matikan litar ataupun switch off kan. Untuk mengelakkan daripada dawai menjadi lebih panas. Yang tu pun boleh. Ataupun satu lagi pastikan tiap-tiap sambungan adalah ketat tu kan, betul? Sebab clip wire tu punya masalah. Yang tu pun boleh Kalau ada yang ralat paralaks. Ni kita go through je laju-laju soalan yang bahagian bawah ni. Kamu tengok eksperimen dia. Yang ni senang. Kamu tengok ada tayar Sarif telah memeriksa tekanan udara pada tayar keretanya. Dia mendapati tekanan udara tayar adalah 200 kilopascal. Lepas berapa jam dia dapati 230. Jadi yang ni kait antara apa dengan apa? Yang ni kait apa dengan apa? Dengar ke suara cikgu ke cikgu yang lag? Suhu tekanan. Tekanan mempengaruhi suhu mempengaruhi tekanan gas tekanan gas betul lah. Jadi yang ni eksperimen apa? Hukum Tekanan. Hukum tekanan lah. Jadi cara kamu nak tahu eksperimen ni, kamu tengok dia punya radas ni. Dia pakai tolok Bordon dan kelalang dasar bulat lah. Jadi kamu ingat lah. Jadi kalau dia sebut kelalang dasar bulat tu eksperimen tekanan lah. Ada kelalang dasar bulat. Lepas tu kita tutupkan dengan rubber band. Lepas tu ada termometer tak? Ada termometer tak dalam kamu punya kelalang bulat tu? Ada tak? Anda. Ada kan? Ada tak? Ada. Sebab kita nak ambil suhu gas tu. Ada. Sini lah. Kita tutupkan dia. Lepas tu macam mana kita nak baca tekanan dia? Yang ni kita sambungkan pada tolok Bordon kan? Tolok Bordon. Lepas tu yang ni kita kena rendam. Kita tak boleh panas terus. Kita kena ada water bath kita. Okay. Jadi dalam ni ada air tak dalam kelalang bulat ni? Ada. Kita ukur tekanan gas kan? Tak ada kan? Tak ada. Air kat luar. Nak buat ais pun boleh. Nak bagi start dengan suhu yang lebih rendah. Kasar dawai kamu. Nanti kamu tengok balik lah eksperimen hukum gas. Jadi boleh masuk mana-mana satu lah. Jadi kalau yang pakai picagari tu hukum Boyle. Kalau yang pakai tube kapilari tu hukum Charles. Kalau hukum tekanan dia pakai kelalang bulat Nana. Jadi ini ada panaskan. Jadi kamu punya pengobatan. Dah habis dah macam tu cikgu rasa. Jadi kalau nak bubuh stera kita buat kat sini. Kita kacau air tu nak bagi suhu dia naik sekata. Jadi kat sini kita akan baca tekanan gas ni lah. Dalam bekas ni lah tekanan yang akan bertindak pada dinding kan. Okay. Dia akan baca kat tolok Bordon ni lah. Kita tengok eksperimen bawah ni. Ini gelombang. Satu lagi kamu kena check semua eksperimen gelombang kamu. Tak susah sangat kan eksperimen gelombang. Jadi yang ni dia kata pelajar-pelajar ni buat zumba dalam dewan tertutup. Jarak antara peserta perlu mematuhi SOP. Penjarakan fizikal supaya kesan bunyi lebih jelas. Jadi yang ni dia kata kita kena duduk kat tempat yang sesuai supaya bunyi yang didengar tu kuat lah. Alright, jadi yang ni eksperimen gelombang yang mana satu? Interference lah. Sebab apa dia pakai dua speaker ni kan nak menghasilkan bunyi kuat kan? Okey. Jadi apa dia punya soalan tu? Apabila peserta diletakkan berdekatan antara satu sama lain, jarak antara peserta zumba perlu dia ubah jarak peserta zumba tu kan. Jadi jarak peserta zumba tu dipengaruhi oleh jarak kamu punya pembesar suara ni, betul tak? Dia punya manipulasi tu. Cikgu rasa pembesar suara ni dia ubah. Ni sumber bunyi koheren jadi A mempengaruhi kamu punya X tu. Yang ni tak apa sebab bunyi. Dia bunyi kamu pakai speaker yang kamu jalan kat depan tu lah. Nanti kamu check balik macam mana lah. Dia kena ada dua sumber koheren. Yang pastinya kamu kena pandai, kamu kena tengok betul-betul apa yang kita manipulasikan dalam eksperimen tu lah. Dah habis dah? Kamu ada soalan tak? Tak ada lah.
Faham ah? Jadi kalau boleh kamu try buat lah soalan yang essay ni. Nak tengok kamu ingat ke tidak balik. Kadang macam ingat tapi kita tak boleh nak dapat markah penuh kan. Jadi kamu check balik je. Kalau tak tulis betul pun kamu check balik yang kamu dah buat tu, baca balik. Okey. Ada soalan ni kan? Betul? Bira? Ya. Ada. Kalau tak ada soalan, siapa yang ada kat sini? Amir je lah. Amir baca doa menutup.